Jadi untuk bab 3 ni saya bagi rumusan dahulu supaya anda ada idea apa yang dibincangkan dalam bab 3 ini. Jadi bab 3 ni adalah matematik pengguna insurans. Jadi sebenarnya dia adalah sambungan daripada matematik pengguna yang dululah, iaitu semasa tingkatan 3 anda sudah belajar simpanan dan pelaburan dan juga kredit dan hutang tu, yang di mana anda kirakan macam mana bayaran insurans, macam bayaran kad kredit dan sebagainya. Dan untuk tingkatan 4 bab 10 tu anda sudah belajar pula macam mana buat satu rancangan kewangan. Iaitu kalau anda nak beli sesuatu yang sangat mahal tu, macam mana anda buat persediaan tu. Jadi anda sebenarnya ada hubung kaitnya. Jadi semasa tingkatan 5 tu anda belajar tentang insurans. Jadi apa sebenarnya insurans dan kenapa anda perlu beli insurans apabila anda sudah bekerja nanti. Mungkin sekarang anda tidak bekerja, anda tak mampu untuk beli insurans, dan mungkin ibu bapa sudah bantu anda beli insurans lah. Jadi di sini, sebenarnya anda tahu tidak, anda datang ke sekolah sekarang, kita memang ada risiko. Apa risikonya? Risiko kena COVID. Itulah kenapa kita pakai mask, kita cuba jarakkan sosial. Itu adalah untuk mengurangkan risiko. Tapi risiko itu tetap ada. Macam mana kita buat pun risiko tu tetap ada. Jadi risiko tu untuk maksudnya adalah peluang berlaku sesuatu yang tidak diingini yang akan mendatangkan kerugian. Contohnya kalau taswirlah, kalau kena COVID tu kita terpaksa kena quarantine, kalau serius terpaksa pergi hospital. Kalau temu dengan virus yang varian ganas tu, taswir tak tahu apa-apa berlaku lah. Itulah kenapa kita kena ikut SOP. Okey. Jadi apa kaitan risiko dengan insurans tu? Jadi untuk kita pindahkan risiko tu atau kita nak dapatkan perlindungan, kita akan belikan insurans lah. Insurans ni adalah cara perlindungan dalam bentuk kewangan jika berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Jadi insurans tu sebenarnya ditawarkan oleh siapa? Dan semasa you beli insurans tu, apa yang kena buat? Jadi di sini ada dua pihak yang you perlu tahu, iaitu pemegang polisi. Pemegang polisi itu adalah siapa-siapa yang membeli insurans lah. Dan siapa yang jual? Syarikat insurans. Syarikat insurans ada banyak Kalau anda pergi ke bandar ke, anda akan nampak ada banyak bangunan, contohnya AIA lah, Tokyo Marine lah, Allianz lah, Takaful lah, banyak syarikat insurans. Jadi syarikat-syarikat ini akan menerima bayaran. Jadi bayaran dipanggil, bukan panggil bayaran lah, dia panggil sebagai premium. Premium itu sebenarnya adalah bayaran yang dibayar oleh pemegang polisi itu kepada syarikat insurans. Dan kalaulah berlaku sesuatu yang tidak diingini, syarikat insurans itu akan membayar pampasan kepada pemegang polisi. Faham? Ini dua hubungan tu lah yang anda perlu tahu. Jadi dalam bab ini kita akan kaji beberapa jenis insurans. Jadi insurans tu ada bezanya. Anda tak boleh beli insurans kereta tapi anda nak mohon untuk kesihatan anda sendiri, tak boleh. Itu untuk kereta ya. Sama juga kalau anda beli insurans untuk diri sendiri itu, anda tak boleh mohonnya untuk baiki kereta anda. Tak boleh benda yang lain. Jadi ada dua kumpulan utama insurans tu, iaitu insurans hayat dengan insurans am. Jadi untuk insurans hayat, daripada perkataan hayat tu anda sudah tahu itu adalah insurans nyawa. Jadi insurans nyawa tu adalah apabila seorang tu sudah tiada, maksudnya sudah meninggal ke, atau mengalami kecederaan yang tidak dapat pulih itu, contohnya putus kaki ke, putus tangan ke, atau putus jari ke, atau butak ke, ada dia punya definisinya lah. Jadi dalam polisi tu dia memang nyatakan semua syarat tu. Berapa syarat? Contohnya kalau butak sebelah mata dia boleh claim 10% ke, 20% ke. Kalau lumpuh separuh badan 50% ke. Kalau meninggal memang 100% lah, sebab itu sudah tak ada lah. Jadi dia akan bayar pampasan kepada individu tu kalau dia masih hidup. Kalau
sudah meninggal, dia akan bayar kepada ahli keluarganya lah. Dan ahli keluarganya boleh menggunakan duit tersebut untuk meneruskan kehidupan lah. Jadi kalaulah sesuatu berlaku tu, sekurang-kurangnya ahli keluarga tu dapat sedikit papasan duit itu untuk terus hidup seperti biasa. Macam itulah. Okey. Jadi untuk insurans am tu adalah banyak kepada harta bendanya. Contohnya kereta, rumah, bangunan lah, atau kalau anda pergi melancong, itu dipanggil sebagai insurans perjalanan. Dan kemalangan diri itu apa pula ini? Kalau anda cedera lah, contohnya terluka, jatuh atau terlibat dengan kemalangan, itu pun termasuk dalam insurans kemalangan diri. Dan di sini insurans perubatan dan kesihatan tu juga adalah insurans am lah. Jadi jangan kaitkan insurans perubatan tu dengan insurans hayat. Hayat tu hanya untuk nyawa sahaja. Jadi untuk am tu dia termasuk dengan kumpulan-kumpulan ni lah. Jadi anda perlu tahu tu. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa saya sudah beli insurans motor tu, kenapa saya perlu beli lagi insurans kemalangan diri? Sebab untuk motor tu dia hanya melindungi motor sahaja. Dia tidak termasuk dengan penumpang dalam motor. Jadi kalaulah ada sesuatu berlaku tu kalaulah sesuatu berlaku dan individu dalam kereta tu cedera, insurans motor tu tidak akan menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian tu hanya kalau individu tu membeli insurans kemalangan diri. Jadi anda kena tahu. Tapi orang yang dilanggar individu tu ada ditanggung. Tapi diri sendiri tu yang pemandu yang menyebabkan kemalangan tu tidak ditanggung. Jadi anda kena faham hubungkannya. Jadi dalam setiap satu ni dia ada jenis-jenis dan kategorinya. Jadi anda mesti kena bezakan setiap satu. Contohnya untuk motor tu, yang pertama sekali adalah akta, yang kedua tu adalah pihak ketiga, dan ketiga tu adalah pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan yang terbaik tu adalah komprehensif. Jadi memang saya beli yang komprehensif lah, supaya dapat melindungi sebanyak yang boleh. Tapi bezanya apa? Bezanya adalah bayaran lah. Semakin banyak yang you minta nak dilindungi, semakin banyak bayaran yang anda perlu bayar. Itulah bezanya. Jadi di sini anda perlu tahu, macam mana lihat jadual dia. Yang paling asas tu dia hanya melindungi pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Jadi dia tetap termasuk motornya. Kalau dia hanya belikan akta ni, maksudnya kalau motornya rosak, orang yang menyebabkan kelemahan tu dia kena tanggung kerugian. Untuk pihak ketiga tu, anda nampak tidak, dia juga termasuk dengan kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga. Maksudnya orang yang dilanggar tu, kalau orang yang cedera ada ditanggung, kenderaan yang dilanggar tu juga ada ditanggung. Dan ini pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Maksudnya kalau berlaku kepada kebakaran kenderaan sendiri, kalau sendiri ni terbakar dan juga dicuri orang, ada ditanggung. Jadi anda kena nampak satu persatu lah. Untuk komprehensif tu termasuk semua, iaitu kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Tapi dia tidak termasuk apa? Tidak termasuk individu itu sendiri. Itulah kenapa dia perlu beli kemalangan, insurans kemalangan. Jadi begitu untuk insurans motor. Jadi untuk insurans kebakaran tu biasanya untuk rumah lah. Jadi semasa you buat pinjaman perumahan tu dia memang akan paksa you beli insurans kebakarannya. Sebab kenapa? Kalau rumah tu terbakar, macam mana? Ada dilindungi oleh insurans kebakaran. Jadi kebakaran tu boleh diakibatkan oleh kebakaran, kilat dan juga letupan. Dan kalaulah ada kes-kes yang special sikit, contohnya berlaku runsuhan ke, taufan ke, banjir ke, sebenarnya juga boleh dilindungi dengan tambah bayaran lah. Jadi semakin banyak you mau dilindungi, semakin banyak yang you kena bayar. Macam tu Mir lah. Okey.
Lepas tu untuk insurans perubatan dan kesihatan. Jadi ini sangat penting. Tapi biasanya insurans perubatan ni untuk apa? Untuk penyakit-penyakit yang kritikal. Biasanya hanya digunakan apabila seorang tu di-admit dalam ward, masuk dalam ward. Contohnya seorang tu tiba-tiba sakit perut, dia dimasukkan ward, okey dia boleh gunakan insurans tu. Jadi dia ada syarat ni untuk gunanya. Dan selain itu, contohnya seorang tu kena penyakit yang kritikal. Yang kritikal tu bukan penyakit biasa besar. Yang kritikal tu contohnya kanser dan macam-macam lah. Sebenarnya ada banyak penyakit kritikalnya, cuma kita tidak tahu saja. Dan juga boleh insurans pendapatan akibat hilang upaya yang saya cakap tadi. Kalau seorang tu sudah sakit, tidak dapat kerja lagi, di bawah ni dia akan dapat sedikit pampasan. Dan insurans pendapatan hospital. Apa maksudnya? Maksudnya kalau berapa harinya stay di hospital tu, dia akan dapat pampasan kewangan lah. Contohnya sehari RM50, RM100 atau sehari RM200, bergantung kepada jenis insurans yang dibelinya. Jadi di situ. Dan untuk insurans kemalangan diri yang saya cakap tadi, perpuncuan daripada kemalangan, contohnya kemalangan motor tu, yang ini yang akan melindunginya. Dan untuk insurans perjalanan. Okay, jadi kenapa sekarang insurans perjalanan tu sangat penting? Kalau anda pergi melancong ke luar negara dan berlaku sesuatu, contohnya kecurian ke, atau cedera ke, yang sakit ke, yang bahagian ni yang akan membantu anda. Kalau tidak, anda akan tersekat di sana. Itulah bezanya. Dan sebagai seorang pelajar, anda sebenarnya juga ada satu insurans, dipanggil sebagai insurans kelompok. Okey, kalaulah ada sesuatu yang sangat serius berlaku kepada anda, yang sangat serius sajalah untuk belajar tu, ada insurans kelompok pelajar atau murid tu. Jadi yang bahagian ni sebenarnya kalau berlaku sesuatu yang sangat serius, contohnya putus kaki ke, putus tangan ke, meninggal, saya rasa boleh dapat berapa ribu. Berapa ribu aja lah. Jadi touchwood lah. Okey. Jadi itu adalah jenis-jenis insurans. Okey. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya apa yang you perlu perhatikan? Ada 3 bahagian tu. Okey, ada perkara yang perlu tahu. Anda perlu tahu cara mengira premium, iaitu cara mengira bayaran untuk setiap jenis insurans. Jadi setiap jenis insurans tu bayarannya adalah berlainan. Tak sama. Contohnya untuk insurans hayat tu, dia tidak sama macam insurans motor atau sebagainya. Lepas tu kita perlu tahu apakah faktor yang mempengaruhi nilai premium tu. Kenapa orang ni beli insurannya lebih mahal, orang ni beli lebih murah sikit. Dia semua lain. Jadi beza kumpulan utamanya adalah dia beza ikut jantina dulu, lelaki, perempuan. Kenapa beza-beza tu? Sebab untuk melama semua, perempuan tu mempunyai purata nyawa yang lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Perempuan tu lebih panjang umur. Lelaki mungkin lelaki selalu di luar, jadi pendek umur sikit lah. Itu secara puratanya lah. Dan juga perokok dengan bukan perokok. Yang perokok tu biasanya juga dikatakan pendek umur sikit, sebab mungkin akan kena penyakit seperti paru-paru ke dan sebagainya lah. Okey. Dan untuk cara mengira pampasan, jadi semestinya kalau kita beli insurans, kita nak tahu juga berapa pampasan yang kita boleh dapat kalau terkena sesuatu lah yang tidak diingini lah. Jadi kita perlu tahu macam mana kirakan pampasan. Sama juga pampasan tu akan berlainan mengikut insurans yang dibeli itu. Okey? Dan akhir sekali, ada 2 perkara yang you perlu tahu, iaitu apa itu deductible dan co-insurance. Okey, untuk deductible tu sebenarnya adalah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Jadi ini kebiasaannya terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan kesihatan dan insurans motor. Contohnya deductible tu 300. Kalau anda ambil kerugian tu kurang daripada 300,
anda tidak layak untuk memohon, anda sendiri kena tanggung. Kalau lebih daripada 300, contohnya 1000, anda boleh dapat 700 lah. Yang 300 tu you kena tanggung sendiri. Okey. Dan juga satu lagi adalah panggilnya co-insurance. Dan sebenarnya datang daripada bahasa Inggeris lah, co. Jadi co-insurance tu adalah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Jadi dia tidak akan tanggung anda 100%. Mungkin dia tanggung anda sebahagian saja, 80%. 20% tu adalah co-insurance yang ditanggung oleh pemegang polisi sendiri. Jadi lebih kurang macam ni untuk rumusan bab 3 tu.